Allah. إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi masjid serta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita di suatu tempat yang insya-Allah akan membawa kebaikan untuk kehidupan akhirat kita. Allah Ta'ala tempatkan kita dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini berkaitan terus dengan majlis yang membincangkan, membahaskan, meneliti ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kehidupan kita berkat dengan majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Malam ni tuan-tuan, kita bermula pada muka surat yang ke-30, iaitu ayat yang ke-265 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 265 surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Kita tengok dua ayat dulu tuan-tuan. Kalau sempat kita ambil ayat yang ketiga insya-Allah. Ayat yang ke-265. Dan dimisalkan orang-orang yang membelanjakan harta mereka kerana mengharapkan keridhaan Allah dan menetapkan atau meneguhkan keimanan di hati mereka, seperti sebidang kebun terletak pada tanah dataran tinggi, ditimpa pula oleh hujan lebat, maka buahnya 2 kali lipat banyaknya. Maka apabila tidak ditimpa hujan yang lebat, memadalah juga dengan hujan yang sedikit. Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat 265 ni. Jadi tuan-tuan, dalam ayat yang ke-265 surah Al-Baqarah ini, Allah membuat tamsilan ataupun membuat perumpamaan. Perumpamaan siapa tuan? Orang-orang yang membelanjakan harta mereka kerana mengharapkan keridhaan Allah dan meneguhkan keimanan di hati. Jadi Allah dia buat perumpamaan untuk siapa? Untuk orang yang belanjakan harta dia. Bila sebut belanjakan harta dia di jalan Allah ni, atas nama apa saja? Sumbangan, pemberian, sedekah, zakat, apa saja namalah. Janji duit tu keluar, harta di jalan Allah. Dikeluarkan harta itu, diinfakkan harta itu semata-mata kerana satu, dia nak harap ridha daripada Allah. Yang kedua, dia nak meneguhkan keyakinan hati dia, imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia keluarkan harta. Maka orang ini Tuhan umpamakan, Allah umpamakan seperti sebidang kebun. Kebun, satu bidang kebun yang terletak di tanah tinggi. Bila letak tanah tinggi, jadi dia selalu mendapat hujan yang cukup. Bila dia dapat hujan lebat, maka buahnya 2 kali lipat, 2 kali ganda pokok ini akan mengeluarkan hasilnya. Tapi kalau hujan tak banyak, hujan sikit pun cukup, dia masih lagi, kebun ni masih lagi boleh mengeluarkan buah walaupun dengan hujan yang sedikit. Hujan lebih, 2 kali ganda hasil kebun tu. Kalau hujan sikit, masih lagi mengeluarkan hasil. Jadi Allah Ta'ala umpamakan orang yang menafkahkan harta macam kebun yang ada di tanah tinggi. Hujan lebih, 2 kali kebun tu keluarkan hasil. Hujan sikit, walaupun sikit, tetap dia mengeluarkan hasil. Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dihuraikan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Allah membuat misalan bahawa orang yang membelanjakan hartanya kerana semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan menetapkan di hatinya dengan perasaan puas hati serta yakin dan percaya kepada janji Allah terhadap harta yang dibelanjakannya, dimisalkan seperti sebidang kebun yang mengandungi tanam-tanaman. Kebun itu terletak pada tanah dataran tinggi,
sebagai isyarat bahawa tanah dataran yang tinggi tidak kerap ditenggelami banjir, adalah menunjukkan tanah itu subur yang akan menghasilkan buah-buahan yang baik lagi bermutu. Sekiranya cukup pengairannya, kebun tersebut ditimpa pula oleh hujan lebat, maka buahnya 2 kali ganda banyak. Yakni dengan adanya hujan lebat, hasil yang diperoleh semusim sama banyaknya dengan 2 musim. Maka apabila tidak ditempa hujan lebat, memadalah juga dengan hujan yang sedikit, dan hasilnya lumayan juga. Kalau tidak mengeluarkan hasil yang lebih, tidaklah pula hasilnya berkurangan. Itulah yang kat sini isi dia, gambaran orang mukmin yang membelanjakan hartanya dengan hati yang ikhlas dan bersih. Ia tidak mengumpat dan menyakiti, seperti kebun yang sedia subur kerana terletak di tanah dataran tinggi. Sama ada besar jumlah harta yang dibelanjakannya seperti hujannya lebat, ataupun kecil sahaja yang amat sedikit bilangannya seperti titisan embun, tetap berbuah juga dan tetap ada pahalanya. Nak senang cerita tuan-tuan, macam ni lah Allah Ta'ala dia umpamakan orang-orang yang belanjakan harta ni ke jalan Tuhan. Dia tak ada niat lain. Satu, dia nak mengharapkan redha daripada Allah. Kedua, nak menetapkan keimanannya. Tuhan Allah umpamakan macam kebun, kan? Kebun di tanah tinggi. Bila sebut kebun tanah tinggi, kebun-kebun yang subur biasanya, kan? Yang mengeluarkan hasil. Bila hujan, dia dapat hujan dulu. Dia dapat hujan dulu. Hujan lobek, buahnya lobek 2 kali ganda. Hujan tak lobek, sikit je, dia tetap keluarkan buah, walaupun satu buahnya sikit. Maksud tuan-tuan, orang-orang yang beriman dengan Allah, yang sentiasa mencari redha Allah, dalam bab infak ni, dia berinfak menurut keadaannya. Apapun keadaannya, dia tetap infak. Sikit ko, banyak ko kotor, dia tetap infak. Seperti kebun, lebih hujan dapat, lebihlah hasil dia keluar. Orang banyak dia dapat, apa istilah kita, masyuk banyak, lagi banyaklah dia nafkah ke orang. Lagi banyak masyuk, lagi banyak dia keluar. Lagi banyak masyuk, dia banyak keluar. Dia yakin, lagi banyak aku keluarkan, lagi banyak datang, lagi banyak datang, lagi banyak datang. Orang beriman yakin, dia percaya, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Allah Taala janji, apa sahaja yang kamu infakkan daripada harta kamu, Allah lah, dia akan balas balik. Keyakinan orang-orang yang kuat dengan Allah, yang meyakini janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat lebih, dia akan lebih sumbangannya. Macam kebun ni, hujan banyak kali hujan turun, dikeluarkan hasil 2 kali ganda. Hujan sikit, dia tetap mengeluarkan hasil. Seperti manusia yang yakin dengan Allah dan mencari redha Allah, dia dapat hasil banyak, dia boleh infakkan banyak. Dia dapat hasil sikit, dia tetap masih lagi infak walaupun sedikit yang diinfaknya. Yang penting keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan infak tu berterusan dalam kehidupan. Ini yang nak digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu galakan juga kepada kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat lebih, kita lebihlah sikit infak. Bila kita dapat sikit, sesuailah. Jangan kita infak tak beragak. Masa dapat lebih juga, masa dapat kurang lebih juga. Kesudahkan tak makan pula anak bini kita. Allah Ta'ala pun tak suruh buat macam tu, kan? Maksudnya infak tu berterusan, berdasarkan kepada kemampuan kita. Orang-orang yang tahu kelebihan sedekah tuan-tuan, dia tetap akan bersedekah, menginfakkan hartanya, kerana dia yakin harta-harta yang dikeluarkan itu sebenarnya adalah merupakan saham keuntungannya di akhirat, dan di atas muka bumi nanti Allah Ta'ala akan ganti balik, insya-Allah, dengan keyakinan-keyakinannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada ramai orang berada atas muka bumi ni, dan dia tak rasa sedikit pun takut untuk menginfakkan hartanya. Susah tuan-tuan. Kita nak mengeluarkan harta ni, susahnya kenapa? Susahnya kat sini, nak pujuk hati tu. Sebab hati akal ni syaitan dah ajar matematik. Kalau dapat 10, keluar 5, tinggal 5. Tak ada syaitan ajar dah. Dapat 10, keluar 5, dah jadi 5 boleh. Tak ada syaitan yang tu. Syaitan kata, kau dapat 10 bang. 10? Kau keluar 5.
5 tinggal kat kau tu, sikit. Sikit tu dipasak dalam kita. Sedangkan Nabi kita mengajar, Quran mengajar, kita dapat 10, kita bagi sebahagian, ganjarannya 700 lebih. 700 kali ganda. Sebelum ni kita dah bincangkan. Maknanya berganda-ganda yang Allah Ta'ala akan gunakan kepada orang-orang yang boleh menginfakkan hartanya. Jadi kita ni tuan-tuan, ada orang dia takut nak jadi kaya sebab tuntutan dia banyak. Tetapi kalau kita niat untuk jadi kaya tak apa, dan kita doalah banyak-banyak pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan tangan aku ini, jadikan tangan aku ni adalah tangan yang mudah untuk memberi. Sama ada diminta atau tidak diminta. Kau jadikan tangan aku ni, ya Allah, penyumbang kepada orang-orang dalam kesusahan. Kalau tuan-tuan nak kaya, jadikan, ya Allah, kalau kau jadikan aku kaya, ya Allah, jadikan daripada tangan aku ni banyak keluar keperluan orang daripada tangan aku ni. Jangan jadi tangan ni untuk masuk dalam mulut sendiri je. Tuan, untuk kita infakkan ke orang lain lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau begitu niat kita, insya-Allah rezeki kita akan melimpah ruah. Rezeki kita akan melimpah ruah, tuan-tuan. Kita bukan kerokot kan, tapi kadang tak terfikir benda-benda macam ni kan. Akhirnya ujung ayat ni, wallahu bima ta'maluna basir. Sebelum tu tuan-tuan tengok, maka apabila tidak ditimpa hujan yang lebat, memada jugalah dengan hujan yang sedikit. Kalau sikit pun tuan, dia tetap meneruskan infaknya. Sikit-sikitlah bagi, banyak-banyaklah. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan infak ni, tak adalah infak yang lebih aula, afdal, melainkan kita infak dulu pertama ke mak ayah kita, 2 ahli keluarga kita, kaum kerabat, lepas tu baru masuk ke orang-orang luar. Jadi pastikan dalam hal ni mak ayah kita dulu kita utamakan. Kita nak infak kan, setiap bulan gaji, kalau orang bekerja gaji naik. Jangan lupa naikkan juga pemberian kita pada mak ayah kita. Jangan nanti daripada awal tahun, awal bekerja sampai ujung bekerja 100 je. Sampai pencen 100 je bagi rumah. Itu tak patut tu tuan-tuan. Tak patut tu. Tambah lagi kan. Walaupun kita tahu mak kita bukan nak sangat duit kita, sebagai tanda penghargaan kita kepada mak kita yang jaga kita, masuk juga ayah kita. Jangan lupa adik-beradik kita yang susah-susah, kita bantu dia, mudah-mudahan insya-Allah berkat rezeki kita mengalir dalam kehidupan dia, doa-doa dia, kesukaan-kesukaan yang dia dapat rasa bila kita memberi, menjadikan kehidupan kita dan rezeki kita lebih berkat, tuan. Dicarilah orang-orang yang susah untuk kita beri bantuan. Okey tuan-tuan, itu ayat yang ke-265. Ayat yang ke-266. Sebelum tu kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Allah melihat apa yang kamu kerjakan, yakni Allah mengetahui di antara amalan-amalan hamba-Nya itu mana yang didasarkan dengan keikhlasan dan kebersihan hati, dan mana pula yang didasarkan dengan umpat keji, menunjuk-nunjuk dan menyakiti walaupun pandai menyusun kata, bijak bermain lidah, yang baik dikenal orang, yang busuk berbau juga. Sastra pula Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Okey tuan-tuan, ayat 266. Adakah seseorang daripada kamu, ni perumpamaan juga lagi ni, adakah seorang daripada kamu suka mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam kebun tumbuh pula berjenis-jenis buah-buahan, hal keadaan orang yang empunya itu berumur tua dan mempunyai anak-anak yang lemah. Lalu kebun itu ditiup oleh angin ribut yang berapi sehingga terbakar. Demikianlah Allah menyatakan tanda-tanda kekuasaannya kepada kamu supaya kamu fikirkan. Jadi ayat 266 ni tuan-tuan, perumpamaan. Allah Ta'ala tanya kita, suka tak tadi? Kalau kamu ada kebun kamu tu ada buah anggur, buah kurma,
siap sungai mengalir, mengairi kawasan kebun tu. Macam-macam buah, bukan saja kurma, anggur, ada macam-macam buah lagi dalam kebun ni, mengeluarkan hasil. Kamu pula dah tua. Kamu tu dah tua, ada pula anak kecil yang memerlukan sumber pendapatan. Nak bawa anak kecil, kita dah tua, nak tinggalkan harta untuk anak-anak nanti ni. Tiba-tiba lalu kebun tu ditiup oleh angin yang ribut berapi sehingga terbakar. Ketika kita mengharapkan hasil daripada kebun tu, kita dah tua, anak kecil-kecil lagi nak diberi makan, kita ada kebun, tak risaulah, kebun subur keluarkan hasil. Tiba-tiba kebun tempat kita berharap tu dilanda di angin berapi, terbakar semua, tak ada tinggal apa-apa. Allah Ta'ala tanya, suka tak kamu berada dalam keadaan yang sebegini? Kan kita kebun kurma, kita tak ada tanam kurma dengan anggur kayak gombau ni, macam ni lah. Sukakah kamu ada 10 hektar tanah gotah, macam tu senang ni, faham lah kan. Ada 10 hektar tanah gotah, kat situ dah sumber pendapatan kau. Mari motong pendapatan daripada gotah ni lah kita bagi anak-anak kita makan. Kita pun makin tua, umur dah 60-70 dah tak larat lagi dah. Tapi tak risau, anak-anak kecil pun tak apa sebab ada kebun. Tiba-tiba kebun tu dilunggah je angin taupan, tercabut semua, tak ada tinggal apa. Sukakah kamu berada dalam keadaan begitu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan tentang apa ni tuan-tuan? Ayat 266 ini mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya. Maksudnya sebagai berikut, jangan kamu batal ataupun rosakkan. Ayat ini sebenarnya ada kono-mengkono dengan ayat yang 264 itu. Kita dah bincang 2 minggu lepas. Allah Ta'ala menyuruh orang beriman supaya jangan merosakkan sedekah dia, pemberian dia dengan mengungkit-ungkit atau mengumpit orang. Kan, ungkit, dah bagi ungkit, cerita ungkit orang kebaikan ni. Itu perbuatan yang merosakkan amalan sedekah, amalan infak kita. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan untuk orang yang merosakkan amalan sedekah dia ni. Ayat ini maksudnya berikut, janganlah kamu batalkan, rosakkan sedekahmu itu dengan bangkitan dan kelakuan yang menyakiti, ngungkit ataupun kita sebut-sebut ke depan orang yang kita dah bagi pemberian tu. Adakah seseorang daripada kamu, hai orang-orang yang menunjuk, berbuat riak, dan orang-orang munafik, suka mempunyai sebidang kebun yang ditumpihi kurma dan anggur? Suka tak? Kamu ada anggur, ada kurma. Kayak siapa ni? Orang yang riak, menunjuk, merosakkan amalan sedekah dia. Dikhaskan kurma dan anggur yang disebutkan dalam ayat ini kerana jenis itulah yang sangat berharga berbanding dengan buah-buahan lain. Di samping mengenyangkan, nyaman pula rasanya. Kalau kita sekarang ni kat Malaysia ni macam ada rokok kotah lah. Rokok kotah tu habis, lingkup tiup di angin. Kebun itu sangat subur kerana diairi oleh sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya, yang menerbitkan buah-buahan yang bermacam-macam sehingga menjadi kebun yang lengkap dan sempurna. Tuan punya kebun itu bila telah datang masa tuanya dan mendapat anak kecil yang lemah pula, tiba-tiba kebunnya ditiup angin ribut yang mengandungi api lalu membakar sehingga musnah semuanya. Adakah kamu suka berkeadaan yang seperti itu? Dah elok kita derma sumbang banyak dah, insya-Allah akan mendapat ganjaran besar, pahala di sisi Allah. Tiba-tiba kita ungkit, samalah dengan orang ini. Bila diungkit-ungkit, samalah dengan orang besok. Tak kala dia kembali ke akhirat mengharapkan ganjaran pahala daripada amalannya, dilihatnya tak ada satu pun amalan infaknya yang Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Sebab apa? Kau ngumpet, kau ungkit, kau menyakit hati kawan tu, kau ni, kau itu. Semua amalan-amalan infaknya telah dirosakkan oleh diri dia sendiri. Tiba-tiba di akhirat ketika dia memerlukan amal kebajikan untuk memberatkan timbangan di sebelah kanannya, dilihatnya tidak ada satu pun amalan infak dulu yang Allah Ta'ala berikan ganjaran. Kenapa? Dia merosakkan dengan mungkit-ungkit, dengan mengumpat, dengan menyebut-nyebut di hadapan orang, menjatuhkan maruah orang yang diberikan itu.
maka akhirnya dia tak dapat apa-apa daripada amalan infak. Kamu suka ke begitu, kata Allah. Dibuat perumpamaan. Suka tak macam orang harap dah di akhir usia tuanya adalah sesuatu untuk ditinggalkan kepada anak-anak, dia perlu sesuatu untuk tampung anak-anak dia yang kecil. Tiba-tiba kebun yang dia ada tu dimusnahkan angin, berapi. Sama seperti kita. Tak kala kita masuk ke akhirat, sampai ke akhirat kita mengharapkan pahala yang besar daripada Allah, daripada amalan infak kita. Tiba-tiba di sana kita lihat tak ada apa-apa. Sebab apa? Kita sendiri yang merosakkan amalan itu dengan perbuatan kita yang buruk-buruk. Demikianlah Tuhan mengemukakan suatu gambaran yang berupa pertanyaan, tetapi memberi pengertian, penafian yang membawakan jawapan. Tentulah kamu tidak suka yang demikian itu. Yakni Tuhan menggambarkan bahawa amalan seseorang yang berbuat riak ataupun yang munafik kelihatannya baik dan bagus, sama seperti kebun yang baik dan subur itu. Bila datang masa tuanya, dia lemah, anaknya pun lemah, terbakar pula kebunnya dan musnah dimakan api. Bingunglah ia dan berduka cita yang amat sangat kerana dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Demikianlah kelak di akhirat, amalan yang baik atau kebajikannya sekiranya tidak ditujukan kerana Allah, akan dibatalkan olehnya sehingga habislah amalan itu, sebagaimana musnahnya kebun yang terbakar oleh api. Jadi tuan-tuan, saya selalu 2-3 minggu ni saya suka cerita sebab saya terkesan dengan cerita sahabat ni. Jadi tuan-tuan, bila kita nak infak, sikit kok, banyak kok, kita tengok sahabat-sahabat Nabi infak. Kan? Umpamanya 2-3 minggu ni saya suka menceritakan pada di kelas-kelas yang saya ngajar ni tentang sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Kita tengok macam mana dia infak harta. Datang dengan Nabi ke Madinah sehelai sepinggang, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sampai di Madinah, Rasulullah persaudarakan dengan Sa'ad Al-Ansari, 2 orang yang terkaya di Madinah. Orang Madinah yang kaya ni nama Sa'ad berkata kepada Abdul Rahman, "Wahai Abdul Rahman, aku ada 2 kebun yang subur. Kau ambil salah satu." Kau ambil. Abdul Rahman diam je. Kemudian dia beritahu lagi, "Wahai Abdul Rahman, aku ada 2 isteri. Kau pilih mana yang kau nak. Yang kau nak tu ada ceraian." Susah nak buat yang tu. Kita ada 2, seorang umur 50, seorang umur 30. Yang 50 tu kita bagi kat kawan kita tu. Yang 30 tu kita simpan. Ni tu pilih. Kau nak yang mana Abdul Rahman? Kau ambil, nanti aku cerai yang kau nak. Kata Abdul Rahman, "Aku tak nak itu wahai Sa'ad. Aku nak satu saja. Tunjukkan aku jalan ke pasar." Kita tengok. Bermula daripada zero, bila sampai di Madinah tak ada apa-apa. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Dia pun ditunjukkan jalan ke pasar oleh saudaranya Sa'ad ini, dan keesokan harinya dia mula berniaga. Cari modal sikit-sikit, minjam itu ini kau, dia berniaga. Dalam masa yang singkat dia untung. Ini nak cerita ni, bila dia untung apa dia buat tuan? Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku baru memulakan perniagaan, tetapi alhamdulillah aku dah dapat untung." Rasulullah pun doakan, mudah-mudahan wahai Abdul Rahman, Allah memberkati harta kau. Allah berkatkan harta kau. Rasulullah doa. Kita nak ambil pengajaran kat sini tuan. Kita kalau ada kata ke apa ke, cari-carilah. Tok guru sini ramai kan. Pergi ke pondok pergi pusat pengajian kita hadiah sikit ke, bagi infak sikit, kita minta guru doa-doakanlah kita. Kan? Mudah-mudahan doa orang alim ni berkat. Kata Abdul Rahman bin Auf, selepas Nabi doa tu, aku rasa dunia ni mendatangi aku tak berhenti-berhenti. Tak berhenti-berhenti. Dia nak untung, sehingga kata Abdul Rahman, setiap kali aku angkat batu, di bawah tu mesti ada duit dinar. Nak tengok ni, orang yang mula susah, niaga, dia dapat untung, dia doa kat Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan tengok, selepas dia berada, dia ada duit. Ketika ditiup semboyan untuk perang Tabuk, Rasulullah nak hantar tentera ke timur Rom. Ketika itu musim kering kontang, binatang semua kukuih,
Nak jalan jauh perlukan air, perlukan makanan. Orang pun perlu makanan, perlu air. Binatang tunggangan pun nak semua-semua tu. Orang susah masa tu, nak dapat orang infak payah. Ketika itulah Abdul Rahman bin Auf mengeluarkan 200 cupak emas. Ya Rasulullah, ni 200 cupak emas yang aku nak pergi untuk perang Tabuk. Sayyidina Umar tengok, sehingga Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdul Rahman telah melakukan dosa. Rasulullah cengang, dosa apa? Dia infak. Bukan ya Rasulullah, dia infak 200 cupak emas, tak ada orang buat. 200 cupak emas, wang emas. Sekarang ni apa yang ditinggalkan untuk isteri dan anak-anak? Tak ada apa-apa. Dia infak banyak, dalam masa yang sama dia menzalimi anak bini dia. Rasulullah pun tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang kau tinggalkan untuk anak bini kau? Dah 200 cupak emas ni. Kata dia, ya Rasulullah, ada. Aku tinggalkan lebih banyak daripada apa yang aku berikan. Kata kan? Rasulullah tanya, berapa? Aku tinggalkan untuk isteri dan anak-anakku apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Abdul Rahman jawab macam tu. Rasulullah jawab macam tu. Rasulullah pun tanya pula, apa yang Allah Rasulnya janjikannya untuk orang yang infak, itu yang aku tinggalkan untuk anak-anak bini aku. Akhirnya Rasulullah pun diam. Tuan-tuan, dalam keadaan itu. Dan ketika Rasulullah wafat, isteri-isteri Nabi, siapa yang molok? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, berapa orang isteri Nabi tu? 30 orang. Abdul Rahman bin Auf yang pergi. Sehingga satu ketika dia balik daripada Basrah, kata saya, 700 ekor unta tu penuh dengan harta-harta keuntungan perniagaan dia. 700 ekor unta. Sayyidina Aisyah dengar, orang bisi-bisi, Sayyidina Aisyah tanya, kafilah mana tu? Siapa yang datang? Sahabat beritahu Aisyah, Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, itu adalah unta yang sejumlah 700 ekor bawa keuntungan perniagaan Abdul Rahman bin Auf. Untung dia balik 700 ekor. Iya, kata Aisyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati harta Abdul Rahman bin Auf. Aisyah pula doakan. Sahabat ni dengar Aisyah doa, dia beritahu Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, aku dengar Aisyah mendoakan kau, minta harta kau diberkati. Dia pun bertemu dengan Aisyah, Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Isteri Nabi ni ibu kepada orang yang beriman kan. Rasulullah wafat, awak tak boleh kahwin dengan isteri Nabi ni. Dia jumpa Aisyah, wahai Aisyah, aku dengar kau doakan aku tadi. Saksikanlah wahai Aisyah, semua 700 ekor unta dengan keuntungan perniagaan ni aku infakkan untuk fisabilillah. Siapa nak buat? Siapa nak buat macam itu? Itu Abdul Rahman bin Auf. Jadi kalau tuan-tuan nak infak, ni di antara contoh-contoh orang-orang yang menginfakkan hartanya sungguh-sungguh di jalan Allah, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaupun begitu tuan-tuan, setelah dia wafat, dia meninggal dunia, dia masih lagi boleh meninggalkan kepada isterinya 4 orang tu, seorang tu 80,000 keping wang emas. Seorang. Tu tak masuk lagi harta dia, ternakan dia, ladang-ladang dia. Abdul Rahman bin Auf berkat harta dia. Dia rajin memberi, lagi banyak diberi lagi. Kemudian dia doakan oleh Rasulullah dan isterinya, berkat rezekinya, tuan-tuan dan puan-puan. Kan kita pun kat sini tak ada lah Nabi dah, isteri Nabi pun tak ada. Mungkin saya selalu sebut, kita jumpa budak-budak, boleh aiskrim 2-3 batang ya. Nak aiskrim tak dik? Nak. Kau tolong doa nak cik. Kut cik doa ni kan. Ya Allah ya Tuhanku, dia pun ikut. Ya Allah, dia dapat aiskrim keratur besar. Ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezeki pak cik ni ya Allah. Murahkan rezeki pak cik ni ya Allah. Bagi dia. Sebab Nabi pernah sebut, ambillah hikmah walaupun dia keluar daripada mulut seorang budak. Mungkin budak kecil tu doa. Saya tak tahulah pernah cerita kat sini dulu tuan-tuan. Masa saya ngapal Quran lah, zaman saya belajar ngafal di Kuala Lumpur tu, saya ingat ini. Saya masuk pertandingan hafazan Quran. Peringkat negeri 2 kali. Satu saya masuk kategori 1 hingga 3 juzuk. Baru belajar tu, baru ngapal 3 juzuk masuk. Lebih sikit 1 hingga 15 juzuk saya masuk. Nak cerita tuan-tuan ni, Nabi sebut tadi, ambillah hikmah walaupun dia keluar daripada mulut seorang budak. Mungkin bukan mulut seorang budak, mungkin orang lain, orang gila pun. Saya tuan-tuan, saya ingat lagi ketika saya duduk di Westmar Zabedah tu,
mengulang Quran, nak bertanding dekat negeri ni masa tu. Kan peringkat 1 hingga 3 juzuk, lalu seorang. Jangan tak waktu lah, minta waktu lalu. Dik tanya. Ya bang, RM10, Pergi mana? Pergi Kodah tanya. Oh ni betul tak betul ni, gaya tu memang orang tak betul lah. Nak pergi Kodah, mana cukup RM10? Tak RM10, beli tiket pergi Kodah tadi. Cik RM10 je, abang nak RM10. Nak, abang tolong doa saya dulu. Boleh, ikut saya cakap dulu. Ya Allah Tuanku, jadikanlah saudara ni Johan dalam pertandingan hafazan. Johan. Saya bertanding, Osah Johan. Osah Johan tuan. Kono soalan ni sonang-sonang pula kan. Soalan nombor 3 amanah Rasul lah. Boleh amanah Rasul lah, tak boleh jawab. Boleh jawab. Menang saya tu Johan. Wakil Negeri Sembilan sampai ke Sabah. Kali kedua peringkat 1.5 juzuk. Saya ingat ke masa tu tak bertanding ke Jalabu salah saya. Ulang tu saya tak bersedia tuan-tuan. Tak habis ngapal. 1 sampai 12. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh saya tak pernah ingat. Tak sampai nak ulang Peringkat 1 di mana? Kalau kono soalan 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh kan ada buih lah saya tak adalah jawab dah. Saya duduk itu kat Jalabu tu. Tak lama tu lalu orang meleleh heliu. Saya tanya budak situ. Dik siapa tu? Tu bang orang gilo sini ni bang. Dia macam tu mengayau buat kayu dia meleleh. Saya panggil dia. Bang nak duit tak? Nak dia. Saya pergi RM10. Abang tolong doa saya. Oh boleh. Doa apa teh? Baik ikut saya. Ya Allah Tuanku, berilah abang ni Johan saya sekali lagi. Wakil Negeri Sembilan, pergi bertanding ke KL. Tak ada lah orang gila ke KL tu pun. Antum tak Johan, pet nombor 2 je. Tak ada korang. Pet nombor 2 kali tuan-tuan. Memang saya terfikir waktu. Agak ini Nabi sebut. Kadang orang gila tuan, orang sebut ahli syurga kan. Dia tak nyakitkan orang. Dia tak ada masa nak umpet-umpet orang. Dia hal dia je. Orang macam ni sebenarnya hati bersih. Kita pandang dia kotor tapi jiwa bersih. Tak ada buat apa-apa pun. Nak ngumpet orang dia tak reti, nak ngina-ngina orang dia tak reti. Dia dapat makan sikit kan. Dah. Yang ni gendong ambil kain solat yang kuli-kuli buat kayu semua kan. Dunia dia je. Kat situ tentang kadang-kadang tuan ada doa yang berkat. Dia gila. Bila gila dia tak wajib, tak ada taklif, dia tak wajib sembahyang. Dia bersih dia. Kita yang tak gila jadi gila pula sudah sekarang bila tak sembahyang. Dia tak sembahyang tak ada masalah. Jadi orang macam ni tuan kita tak tahu. Mungkin mulut orang macam ini. Lebih kalau orang mulut macam tua pun sebab itu lebih-lebih lagi lah. Kita dalam Negeri Sembilan ni banyak kan sekarang ni orang buka pondok, buka kelas, ngafal budak-budak kecil, anak-anak yatim. Pergi situ tuan. Dia tuan cuma satu saya minta tolong doa saya berkat rezeki saya. Waktu dalam Islam pun ajar kan, bila kita bayar zakat apa yang Amil buat pun tuan. Bismillahirrahmanirrahim kan, Amil doa kan kita. Kau harap zakat ya setahun sekali orang doa kita. Jadi ada ramai lagi kat sini mungkin orang susah, anak-anak yatim yang kita boleh cari bagi sumbangan. Kata kat dia tolong doa lah cik, murah rezeki cik, lagi banyak rezeki cik, insya-Allah lagi banyak cik boleh bagi pada orang yang memerlukan. Itu yang tuan-tuan. Dan kita tuan-tuan bila kita infak, jauhkan perasaan sebab nanti syaitan akan sentiasa mengatakan kita, kamu keluarkan harta maknanya tolak maknanya kurang maknanya rugi. Kita tukar siapa tu, kita keluarkan harta maknanya tambah. Berlipat kali ganda kita akan dapat. Siapa lah ngotuk tadi, panjat dah kita sudah. Weh nak ngotuk bismillahirrahmanirrahim. Tuan itu kisah Abdul Rahman bin Auf dan sedikit tuan-tuan pengalaman dulu-dululah yang saya hadapilah dalam sejarah kehidupan ni. Dan akhir tuan-tuan saya nak sambung ayat yang ke-267 ni. Tapi oleh kerana 267 ni dia panjang, saya takut tak sampai. Jadi ada 10 minit kita komen. Tak apalah tuan-tuan, saya tak habis ayat 267 ni, saya tak ambil. Saya buat satu lagi kisah yang berlaku dalam tahun-tahun 60-an yang diceritakan oleh Allahyarham dah sahabat saya Ustaz Nasruddin Ali meninggal di Pahang, dia buka pondok di Pahang, dia meninggal. Sampai hari ni saya terkesan dengan cerita dia tu. Dia bawa kisah tuan-tuan tentang kelebihan sedekah ni. Kan nak cerita ayatnya tak habis kan, jadi kita ambil sedikit manfaat daripada pengalaman orang dulu-dulu. Di mana sahabat saya Allahyarham Ustaz Nasruddin Ali ni tuan-tuan menceritakan pada saya dalam satu ceramah yang di Bukit Rokan masa tu
tentang seorang tua yang hidup di Kedah lah. Hidup kat situ. Saya mungkin nak cerita sini tuan, kita ulang balik supaya kita semangat balik infak harta kan. Dia norih getah tuan, bukan orang kaya, orang norih getah. Norih getah, tapi dalam seminggu tu hari Jumaat dia cuti. 6 hari dia norih getah. 3 hari yang hasil dia makan dengan anak bini anak seorang dua je. 3 hari lagi orang tak tahu, tapi dia infakkan kepada tuan imam kampung tu, masjid tu. Dengan diinfakkan dengan seorang tok guru yang ada pondok di Kedah, di tempat di kampung dia tu. Nampak biasa, sehinggalah hari kematiannya. Bila dia meninggal dunia tuan-tuan, tak pernah berlaku dalam kampung tu, semua orang bawa anak-anak semua pergi tengok. Tak ada orang tinggal di rumah. Yang ada orang sedih sangat, padahal dia orang biasa. Bukan imam, bukan tok guru, bukan apa. Orang heran, kenapa sedih sangat bila orang ni meninggal ni? Sedih. Orang semua ke kubur hari tu. Dan ketika sampai di kubur tu, orang bau wangi. Orang-orang yang pergi dekat kubur tu turun ambil sambut jenazah tu, terusik tanah-tanah kubur tu, tanah tu wangi. Borobot lah orang turun nak ambil tanah kubur tu. Apalah wangi tanah kubur ni, jadi orang heran. Bila dah siap bumi apa semua tu, orang bertanya-tanya, tanya imam, kenapa mam? Apa lebih pakcik ni? Dia biasa pergi suruh masjid macam biasa, bawa bersikap semua, tak ada apa. Kadang-kadang bontang sejadah ya kat masjid tu kan. Tapi kenapa kubur dia wangi? Tak pernah berlaku kampung kita ni meninggal, semua orang datang. Lepas tu orang menangis. Akhirnya tu imam bocorkan rahsia. Pakcik tua ni, dia memang orang biasa. Tapi tahu tak, 6 hari dia menoreh, 3 hari hasil dia sampai kat masjid ni. Yang kita buat program-program masjid ni hasil sumbangannya. Bentuk guru pondok lah. Hasil ni, sebahagian hasil tu sampai ke pondok ni. Inilah dia kelebihan infak. Bila dia menginfak tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala muliakan saat dia dimasukkan liang lahat. Allah Ta'ala muliakan dia. Itu kelebihan dia dapat di dunia lagi, belum lagi di akhirat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya ingat cukuplah sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan tangan dan hati kita untuk sama-sama infak kepada insan-insan yang memerlukan. Kalau kita lebih tuan-tuan, kelebihan tu bukan kerana usaha kita, kelebihan tu sebenarnya adalah pemberian daripada Allah. Ketika mana Allah mudah memberi kita, maka mudah-mudahkanlah tangan kita untuk memberi orang lain. Mudah-mudahan harta kita berkat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Allah. Okey tuan. Beli azan tuan, insya-Allah azan. Kita tutup tuan-tuan dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka